untuk kita mendengar majlis ilmu. Tuan-tuan bayang, kira sendiri dengan jari 24 jam sehari, kita ambil masa lebih kurang setengah jam sahaja ataupun 1 jam paling tidak untuk mendengar majlis ilmu, untuk mengisi santapan rohani kita. Kita punya tubuh badan manusia ni dia ada dua. Pertama adalah jasmani dia, jasad gitulah. Ini yang kena COVID, ini yang kena penyakit darah tinggi, lemah jantung, bagai-bagai lah. Manakala yang kita selalu terlepas pandang, yang sukar dikesan, menggunakan mesin pun tak dapat, menggunakan komputer pun tak dapat detect. Penyakit rohani. Penyakit rohani yang duduknya dalam tubuh kita, rohani kita. Disebabkan kurangnya makanan, maka rohani kita jadi lapar. Bukan nama orang rohani ya. Roh dalam tubuh badan kita jadi lapar, perlukan makanan. Bilakah dia perlu makan? Setiap hari, sama macam jasad kita, jasmani kita. Kita kena isi dia dengan makanan, beri dia, suap dia makanan. Bila lama dia tidak diberi makan, maka dia sakit. Dia lapar, dia sakit, dan menyebabkan berlakunya macam-macam masalah yang melibatkan rohani kita, dalaman kita. Daripada dalaman yang kotor, dalaman yang sakit inilah menyebabkan berlakunya penyakit jasmani. Sakit ini disebabkan pada mulanya duduk dalam tubuh badan, akhirnya merebak keluar. Maksudnya awal penyakit itu bermula dari dalam. Kalau kita beri dia cukup makan, beri dia zikir dan sebagainya, insya-Allah dia kenyang, dia sihat kan. Maka tubuh badan kita yang di luar ni pun akan jadi sihat juga. Baik. Maka pada malam ni insya-Allah dalam waktu lebih kurang setengah jam ni kita akan sambung perkongsian kitab 40 hadis amalan yang sedikit, pahala yang berganda. Amalan ni kita buat setiap hari dan kita dengar setiap hari, tapi kita tak tahu pun di sebalik amalan itu adanya fadilat yang sangat besar kan. Bulan lepas saya cerita pada tuan-tuan berkenaan dengan amalan ketika mengambil wuduk. Harap-harap tuan-tuan masih ingat, dan ada dalam ramai-ramai ini yang masih mampu untuk beramal dengan apa yang kita dengar. Jika kita melaksanakan wuduk itu, nak ambil wuduk tu, kita ulang kaji tuan-tuan sebab dia ni peringatan, tazkirah. Ketika membasuh muka, niatkan supaya wajah kita menjadi putih di hari dihitamkan wajah-wajah musuh-musuh Allah. Kita minta, ya Allah, putihkan, serikan wajah aku pada hari dihitamkan wajah musuh-musuhmu. Basuhlah muka. Kemudian kita basuh tangan kanan, minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, semoga aku menerima kitab amalan dari tangan kanan. Niatkan waktu kita wuduk itu. Kemudian kita basuh tangan kiri, ya Allah, semoga aku tidak menerima kitab daripada tangan kiri atau dari bahagian belakangku kan. Kita minta supaya kita tak terima kitab amalan tangan kiri. Kemudian kita sapu kepala, niatkan, ya Allah, aku minta supaya Engkau naungilah aku, payungilah aku di hari yang tidak ada perlindungan, tidak ada naungan, melainkan hanya naungan-Mu. Sapu kepala kita, niat. Kemudian kita sapu atau membasuh telinga kita. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendengar kata-kata yang baik dan dapat melaksanakan perkara yang baik-baik. Dengar baik-baik, laksanakan. Boleh buat perkara yang baik-baik. Dengar ceramah dah, dengar tazkirah dah, dengar apa lagi, forum kan, dengar macam-macam hal ehwal Islam, forum perdana, tapi tak boleh nak buat kan. Amalan yang mudah, sebelum tidur istighfar sebanyak 100 kali contoh, pun tak boleh nak buat. Kenapa? Sebab telinga kita ini mendengar yang baik-baik tapi susah nak melaksanakan. Niatkan waktu basuh telinga tu, ya Allah, semoga aku boleh dengar nasihat perkara hak molek-molek ni
fayattabi'una ahsanah, dan aku boleh melaksanakan perkara hak baik-baik tu. Mendengar dan boleh buat. Kemudian kita basuh kaki kita. Niatkan, ya Allah, semoga kaki aku lepas meniti titian sirat. Mudahkan meniti titian sirat. Itu berkenaan dengan wuduk. An Abdullah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Baik. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendengar azan, bila kita dengar azan daripada muazzin, maka ucapkanlah seperti apa yang muazzin ucapkan. Maka kita kena jawab sama macam yang dilafazkan oleh muazzin ataupun Tok Bilal. Kemudian berselawatlah ke atas aku, kerana sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku sekali selawat, Allah akan merahmatinya 10 kali dengan berkat satu selawat itu. Kita baca sekali selawat, Allah balas 10 kali Allah balas dengan keberkatan. Kemudian pohonlah wasilah kepada Allah untuk aku, kerana sesungguhnya ia, yakni wasilah, adalah suatu kedudukan yang mulia di dalam syurga. Ia tidak mungkin diperolehi melainkan hanya seorang hamba daripada hamba-hamba Allah, dan aku mengharapkan akulah orang itu. Maka sesiapa yang memohon wasilah kepada Allah untuk aku, maka Nabi kata berhaklah syafaatku untuknya. Siapa yang mohon wasilah untuk Nabi, maka dia berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah selepas azan tu, dalam doa azan tu, kejap lagi saya bacakan doa dia, kan, kita minta wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi janji halat lahu syafaah, kan, dia akan mendapat syafaat aku di hari akhirat esok. Panduan untuk kita beramal, jawablah azan ketika mendengar azan seperti mana diucapkan oleh muazzin, kecuali pada 2 tempat yang disebut sebagai hayya 'alatain. Ketika mendengar muazzin mengucapkan hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, maka jawablah dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian waktu solat subuh, ketika muazzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, solat lebih baik daripada tidur, jawablah sadaqta wa bararta, benarlah ucapan kamu dan semoga engkau diberi ganjaran. Sebab tu hebatnya muazzin, Bilal ni dia hebat. Sayangnya sekarang ni tak ramai orang nak jadi Tok Bilal. Maka perkara itu sangat merugikanlah. Bilal ni sepatutnya satu pekerjaan yang kita patut rebut, kan? Kita patut rebut sebab dijanjikan sangat besar fadilat dia. Antara yang disebutkan dalam hadis, tuan-tuan, diampunkan dosanya selama Bilal itu mengalunkan azan. Dalam satu hadis disebutkan daripada Al-Barrar bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa untuk orang yang berdiri di saf yang pertama. Para muazzin pula akan diampunkan sebanyak mana suaranya, dan siapa yang mendengarnya menjadi saksi, dia akan mendapat pahala orang yang mengerjakan solat bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i. Nampak? Dia panggil orang solat, lalu orang datang solat berjemaah. Kelebihan dia Tok Bilal ni, sembahyang orang ni tadi, dia dapat juga pahala. Doa ni kalau tuan-tuan tak hafal, tuan-tuan boleh buka TV 1 ataupun buka lah siaran TV yang ada doa selepas azan tu.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا الله. Kan Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan. Itu doa tu dalam TV. Ni doa ni. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian alam akhirat. Pun kita tak boleh gambar. Kita gambar je padang besar, orang ramai, tak ada pokok, bumi yang luas terbentang, tak ada bukit, tidak ada sehelai daun pun, tumbuhan pun, matahari direndahkan dekat dengan kepala, banjir peluh. Kan kita boleh nampak gambaran je. Sebenarnya Allahu Rabbi, di saat kita tahu kita tak ada pembantu di alam akhirat esok, kan, maka kita rebutlah peluang pada hari ini tuan-tuan. Selepas kita dengar azan, jawab azan, dengar azan, kemudian kita bacalah doa selepas azan. Sebagai penutupnya, moga-moga kita boleh beramal dengan doa selepas azan. Sekejap tuan-tuan, habis doa, ikutlah nak buat benda lain pun, kan. Kemudian solat, sebelum solat tu. Tapi itulah saya nak ingatkan, waktu yang mustajab kita berdoa. Wallahu alam. Pada pertemuan seterusnya cerita pasal pahala orang berjalan ke masjid. Pahala orang berjalan ke masjid. Wallahu alam. Tanpa minta maaf segala salah silap, kasar bahasa dan sebagainya. Tolong baiki kalau ada tersalah fakta dan sebagainya. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah tu dizahirkan ke atas diri saya. Hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa taala.